Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Jadi hari ini kita akan tentangkan topik Malaysia dan peradaban Indonesia. Yang pertama sekali adalah pengertian. Biasanya saya tak nak terangkan pasal pengertian sebab macam kita tahu ada topik satu lagi dia beritahu pengertian etika dan peradaban. Cuma kat sini saya nak tambah dari segi pengertian kelestarian. Kelestarian secara umumnya membawa maksud pengekalan satu perkara atau keadaan. Ini bermakna kelestarian ada kaitannya dengan usaha mengekalkan serta memelihara keaslian. Walaupun begitu, kelestarian dalam konteks yang lebih luas sewajarnya merangkumi bukan saja pengekalan tetapi turut menambah baik keadaan yang sedia ada. Kedua, kelestarian etika dan peradaban di Malaysia. Pertama sekali, pembinaan sebuah tamadun adalah bukan satu perkara yang mudah dan memerlukan iktibar serta pembelajaran dari tamadun sebelumnya. Okey, sebagai contoh yang kita boleh ambil adalah daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka, di mana dekat sini kita tahu kejatuhan zaman Kesultanan Melayu Melaka tu adalah disebabkan oleh rasuah dan apa itu? Orang Melayu sendiri makan Melayu. Ya, orang Melayu sendiri dia makan dia punya kaum sendiri. Macam yang saya boleh ambil contoh lah, sebab ini apa yang saya buat research sebelum ni. Macam kita tahu Tun Sri Lanang dia telah mengkhianati orang Melayu sendiri dan telah berpindah ke Aceh untuk mendapat hukuman. Apa yang ditulis dekat dalam buku dia tu, dia mengatakan yang orang Melayu ni menggunakan teknologi kulit seperti menggunakan keris, lembing semasa berlawan dengan Portugis. Tapi sebenarnya kita ada je meriam, tapi dia telah memasukkan situasi yang sebenar, sejarah yang sebenar. Yang kedua, tiada satu peradaban yang kekal kerana kejatuhan pada diri sendiri. Contoh etika, adab, kebenaran, adil dan zalim. Macam saya kata tadilah, orang Melayu ni dia makan dia punya kaum sendiri, dia tikam belakang. Kiranya dekat zaman tu lagi bila ada nilai-nilai yang negatif lahir pada zaman tu, kiranya dia peradaban tu tak akan kekal. Sebenarnya rakyat Malaysia mengamalkan nilai utama adab seperti amanah, keprihatinan, kedamaian bagi membina sebuah tamadun yang harmoni. Kalau kita nak dapat satu peradaban yang baik, macam sekarang kita tengoklah Malaysia dalam peradaban yang agak harmoni. So kita kena adalah nilai, kita kena terapkan dekat dalam diri setiap individu tu nilai-nilai yang positif. Okay, contohnya macam kerjasama antara kaum, tak ada masalah perkauman lah. Kiranya kalau ada sekalipun masalah perkauman tu dia diselesaikan secara secara lisan. Kiranya tak ada tumbuk-tumbuk semua, tak ada pergaduhan lah. Kita settle secara baik. Sebenarnya kedatangan pemikiran barat membawa perubahan pada etika dan peradaban. Tapi di kekuatan peradaban Malaysia telah disulam dengan peradaban Melayu dan Islam sebagai terasa. Kan macam kita tahu, mula kita ni sebagai memang peradaban Melayu dan Islam kan. Itu datang pula British, Portugis, semua dia nak masukkan dia orang punya peradaban. Tapi disebabkan utuhnya Islam tu, kita masih kekalkan benda tu sampai hari ini sebagai agama rasmi kita. Bahasa Melayu sebagai bahasa Melayu yang rasmi dekat Malaysia. Okey, kita pergi pula kepada kedinamikan etika dan peradaban Malaysia. Okey, kita tengok kepada fasa pertama dulu lah. Sebab dia dibagi kepada 3 fasa. Okey, fasa yang pertama adalah pertemuan di antara pelbagai peradaban menyebabkan perubahan dan penerimaan yang drastik. Okey, kita dapat okey. Jadi kita dapat tengok dekat macam kan Saiful tadi kata, dia kata kita dekat Malaysia ni memang kita tahu kita banyak perkauman. Jadi bila pertemuan antara peradaban dan kata adat, agama, jadi dia menyebabkan perubahan dan penerimaan yang drastik lah. Lagi-lagi macam pemikiran barat tadi, dia merubah kita punya perspektif kita kat Malaysia ni. Lepas tu pelbagai jenis etnik, kaum, agama berkumpul di tanah Melayu bagi mempunyai kemerdekaan dan letak di sini. Ini yang saya katakan tadi lah. Dan ketidakseimbangan antara kaum, bahasa, budaya dan lain-lain. Jadi macam kan saya kata tadi, bila dah bercampur macam-macam, dia tak seimbang lah. Sebab kita tengok sekarang majoriti dekat Malaysia ataupun dulu tanah Melayu memang Melayu lah.
Dan kemudian ikut sejarahnya kedatangan India, China dan lain-lain. Okey, itulah fasa pertama. Jelas tak? Okay. Pergi pula kepada fasa kedua. Okey, fasa kedua pada dasar ekonomi baru 1970. Okey, peristiwa pada tanggal 13 Mei telah membuka mata mengatasi masalah yang berlaku di Malaysia. Contoh kemiskinan, migrasi dalaman. Okey, yang kita boleh tengok pada 13 Mei kan berlaku orang kata isu Melayu bantai Cina. perkauman kan yang memang kalau orang kata 13 Mei ni memang orang kata banyak kematian tu. kita dah tahu peristiwa tu sangat menduka citakan dia dekat sebabkan peristiwa tu orang buka mata tentang masalah ketidakseimbangan apa orang kata perkauman agama semua. Jadi macam benda tu macam kita tengok macam dulu kan orang Melayu duduk kat kampung bertani. Macam kalau kaum India pula dia duduk kat estate, kena buat getak. Lepas tu kalau macam kaum Cina ni dia macam advance sikit daripada ekonomi pembelajaran dia pun lebih baik daripada kaum India dengan Melayu. Tapi waktu tu memang kaum India waktu tu dah kena bantai teruk kan. Memang dia orang downgrade Kaum Melayu ni di pertengahan, cuma ada beberapa saja penduduk Melayu yang dapat peluang untuk melanjutkan pelajaran itu. Okey. Macam saya kata tadi. Saya pun. Macam orang Melayu kalau kita belajar kita ingat oleh sejarah, dia fokus pada kebanyakannya pada luar bandar, kampung-kampung. Lepas tu orang India ni selalu buruh-buruh yang berat. Macam orang buat tak, macam tu lah. Getah. Tak ada lah, tak. Ada. Tak, getah. Macam-macam je yang berat-berat Nanti kita tanya Lepas dia. tu yang fokus kepada bandar adalah Cina, majoritinya lah. Jadi sebab tu lah dia orang buat apa orang kata dasar ekonomi baru ni. Okey, lepas tu ni yang saya katakan tu, dasar ekonomi baru. Tun Abdul Razak melaksanakan dasar ekonomi baru bagi menyusun semula pembangunan dan pengaturcaraan penduduk. Okey, macam kita tahu dasar ekonomi baru ni dia ada banyak fasa. Dekat dasar ekonomi baru ni dia susun balik First macam mana dia nak halang komunis dan waktu yang sama dia nak develop kata macam kita tengok Felda ladang-ladang sekarang kan. Kat situ kita boleh tengok macam mana strategi Tun Abdul Razak ni untuk menyusun balik kita punya kata Melayu ni dibagi rizab tanah dekat Felda semua tu lah. Okey. Lepas tu perubahan sosial penduduk telah diperbaiki dari segi tempat tinggal, status pekerjaan dan juga pendidikan. Inilah apa yang dibuat oleh Tun Abdul Razak ni dalam dasar ekonomi baru. Okey. Jelas dekat ni. Mana? Okey. Pergi pula kepada fasa ketiga. Okey, fasa ketiga ni kinilah sekarang. Okey, jadi etika dan peradaban rakyat Malaysia telah dimakmurkan melalui kesamarataan dan hak asasi yang sepatutnya. Okey, macam lepas peristiwa 13 Mei ni ada lagi. Ada. Okey, tak ada lagi resi-resi semua. Lepas tu kita pun sekarang dah ada rukun Tetangga. Salah. Rukun negara. Okey, rukun negara ni yang kita dah nama pun rukun. Kita sebagai orang Malaysia ataupun rakyat Malaysia, kita selalu baca kan. Apa kata? Bukan teguh. Apa Percaya ke betul kan? Ini kau rasa negara ni rasa tak. Awak. Bukan teguh independen. Ada kelurahan perlembagaan. Pendatang undang-undang. Okey. Dalam rukun negara pun adalah cerita tentang tentang perkauman kita patut apa orang kata? Kita patut hormatlah hak asasi dan apa kata kaum-kaum yang lain. Kat situlah wujudnya kesamarataan melalui hak asasi ni. Okey, lepas tu dia bagi pada peradaban dan etika yang berbilang dapat diterima dan mewujudkan keadaan yang lebih harmoni dalam kalangan masyarakat setempat. So kita boleh tengok sekarang Malaysia kan, aman tak aman? Aman kan? So kita kena kekalkan lah
kita sebagai yang akan datang ni kita kena kekal lah. Kita kena kekalkan benda tu. Kita tak tahu akan datang apa yang akan berlaku. So kita sebagai yang akan memimpin negara satu hari nanti, kita lah yang akan mencorakkan balik benda ni. Okey? Kepelbagaian etnik Malaysia ini telah menaikkan semangat jati diri di dalam diri Malaysia, di dalam diri. Okey, so kita boleh tengok sekarang dalam ketenteraan tak payah pergi jauh. Kita tengok dari PNM ketenteraan. Ada tak Ida? Apa? Ada tak kau Ida? Ada. Ada tak? Ya, Ada ya. tak? Ida. Ada tak? Ada kan? Ada tak kau Cina? Ada. Ada tak kau C? Ada tak apa orang kata Sabah Sarawak yang apa Bumi Putra macam Kadazan. Okey, Kerala bangun. Itu kita boleh tengok kat sini dekat apa orang kata pelbagai etnik telah menaikkan jati diri. Kenapa dia orang nak jadi tentera? Diorang sebab diorang ada semangat patriotisme tu. Diorang nak pertahankan negara. Jati diri kita faham tak? Jati diri kita Malaysia. Okey. Jelas mana? Okey. Pergi pula kepada hakisan sosial ke atas kelestarian etika dan peradaban. Okey, jadi dibagi pada dua. Pertama, isu-isu yang dikaitkan. Okey, budaya, etnik, bahasa, agama sering dibahaskan tentang hak-hak tersendiri seperti dituntut keadilannya tanpa memikirkan perlembagaan dan pentadbiran. Okey, kat sini kita boleh tengok sadu berlaku kat parlimen. Kata banyaklah orang mempertikaikan. Bukan kita nak kata benda ni tak boleh diketengahkan, tapi kita berpegang kepada rukun negara tadi. Tentang apa? Hak keistimewaan orang Melayu dan bahasa dan agama. Macam itulah. Jadi kat sini kita isu-isu yang dikaitkan ni tentang melibatkan tentang budaya, etnik, bahasa, agama. So benda ni kita kalau boleh kita elakkan sebab kita nak menjaga keharmonian yang saya katakan tadi, iaitu kelestarian kita rakyat Malaysia. Okey? Lepas tu pergi pula kepada tadbir urus. Tadbir urus ni dari segi pentadbiran kegagalan mengurus golongan B40. Apa tu B40? Orang yang 3,000 ke bawah. 3,000 ke bawah pendapatan. Keadilan hasutan media sosial agama diperbolak-balikkan. Kita boleh tengoklah dalam media sosial, dekat dalam institusi kita, orang kata kementerian sendiri. Kita bukan nak nantilah kata hakisan sosial. Hakisan sosial. Kita boleh tengok macam cakap kan, dalam hasutan media sosial macam-macam kita tengok sekarang. Banyak. Okey. Tengok. Jelas tak? Okey. Terus Okey, Wan. Carry on. Jadi saya nak tengok perancangan masa depan Malaysia. Malaysia ni seperti mana kita tahu, development country dia sebuah negara yang sedang develop. Dia dalam masa 10 tahun mungkin akan jadi negara yang sangat-sangat tak lagi. Kawasan kemakmuran bersama rancangan Malaysia ke-12 dan pembangunan lifestyle. Apa yang korang faham? Apa yang kau faham? Malaysia ni sebuah negara yang berwawasan dan diorang ada plan dia dalam masa 12 tahun dan diorang nak memajukan negara ni. Banyak dari segi ekonomi, segi sosial, segi politik. Next kita tengok kesepaduan nasional dan perpaduan negara. Seperti mana kita tahu, negara kita berbilang kaum, mempunyai berbilang kaum, agama dan juga bangsa. Dan kita perlu bersepadu, hidup bekerjasama dan bersepadu untuk memajukan lagi negara, untuk membawa negara ini ke satu tahap yang lain. Next, perkongsian peradaban dan etika Malaysia. Disebabkan kita mempunyai berbagai agama, kita juga mempunyai etika dan peradaban yang berbeza. Jadi kita perlu saling saya cakap bertoleransi antara satu sama lain untuk membawa Malaysia ke tahap yang lain satu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Okey. Sudah sampai ke kesimpulan hujung-hujung. Okey, saya simpulkan daripada 3 orang kawan saya bercakap ni. Yang pertama,
Agama ni etnik dan agama. Malaysia, Malaysia pula. Masyarakat bila Masyarakat Bidang Budaya Malaysia memulakan usaha keterusan untuk menggalakkan sikap saling menghormati langsung dan kemudian dalam kalangan komuniti dan agama yang berbeza dari ketegangan etnik ni. Okey, pertama ni di sebelah dia, apa-apa pun janganlah kita bergaduh antara kaum-kaum yang lain, yang etnik-etnik yang ada di Malaysia ni. Okey, maksudnya kita jagalah perpaduan yang saling yang sekian ada pada sekarang ni. Mana? Okey, kedua, ketaksamaan dan keadilan sosial. Okey, ketaksamaan pendapatan dan jumlah dalam akses kepada pendidikan, dan kesihatan, dan peluang menimbulkan kecebaran dan menggunakan ketidaksamaan dan keadilan adil dan sosial. Okey, saya simpul yang nombor 2 ni pula, ketaksamaan dan keadilan sosial. Macam saya kata lah tadi, kita pastikan sosial kita di Malaysia ni, orang kata apa, sosial yang sama dan adil lah. Tidak ada orang kata apa, diskriminasi, prejudis yang ada di dalam untuk apa ni, vibe negatif yang ada dalam, kita nak ada dalam sosial kita ni, faham tak? Kalau ada benda-benda macam ni kan, apa ni, apa saya dah tadi, diskriminasi, prejudis apa semua ni takkan ada ni, apa ni, keharmonian antara etnik di negara kita ni, faham ni? Okey, ketiga, pembangunan ekonomi. Malaysia telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang ketara bagi pembangunan dan kesamaan. Okey, kalau saya baca, anda pun pandai baca, betul tak? Kita dah simpul kan saya urang. Okey, pembangunan ekonomi Malaysia telah mencapai. Okey, kesimpulan dia, okey, ekonomi Malaysia ni kita tak adalah kata sama maju dengan negara-negara, orang kata apa, first world country, betul tak? Macam Jepun ke, US ke, Britain ke apa ke. Tak, kita still development country. Tapi tidak bermaksud kita tidak, orang kata apa, tidak ada, nak cakap tidak, saya nak describe macam mana bahasa Melayu. Tidak, orang kata kita tidak, orang kata di taraf yang sama kan. Maksudnya negara kita ni setiap tahun dia ada pembangunan dia masing-masing. Okey, dari segi ekonomi semakin bertambah, makin nilai mata wang kita macam ni. Okey, kalau kau dapat tengoklah kat KL ni kan, membangun tak daripada kau bandingkan 2010 dengan 2023 sekarang? Bangun tak? 2010 dulu apa ya? Dia betul tak? Betul tak? Betul lah. Ada berapa pun dulu. Apa? Kau jangan. Aku kata 2010. Okey, kalau 2010 ada tak dalam port TGV Cinema kan? Apa yang Ni Merdeka 100 million tu. Merdeka tu. Tak ada. Bermaksud di sini Malaysia, walaupun dia development country, tapi kita ada, orang kata apa, satu pencapaian yang bagus untuk mencapai daripada kita dunia kedua kan, second world country kan, ya third world country yang mundur kan, second world country development kan. Maksudnya kita daripada second ni tempat kedua ni kan, kita nak pergi yang pertama. Maksudnya kita ada pandai. Siapa nama? Rizkina mana? Kita ada pencapaian. Okey, faham semua ni? Faham? Jika tak faham jangan. Faham ni? Faham ni? Okey, habis. Okey, sekian daripada kumpulan kami. Siap menerima sebarang tanyaan kecuali menerima kenyataan kita hanya sekadar kawan. Aduh. Okey, itu. Okey, habis. Ada apa-apa soalan yang anda tak faham? Tak apa, tanya. Apa-apa soalan? Ikutlah komuniti ke apa ke, saya boleh jawab semua.